saya dari Seksyen 6. Di sini saya ingin menceritakan tentang projek mini saya, iaitu piramid makanan. Nama projek mini saya ialah piramid makanan, dan objektif bagi piramid makanan yang saya buat ini adalah piramid makanan ialah salah satu yang membantu kita untuk merancang pengambilan jenis makanan dan sukatan makanan yang sesuai untuk setiap hari. Piramid makanan juga digunakan sebagai panduan dan penyediaan makanan sihat. Pengambilan makanan yang sihat dapat memastikan tubuh badan kita lebih selesa dan mendapat tenaga yang secukupnya. Pengambilan makanan perlu dipelbagaikan kerana tiada satu makanan yang boleh membekalkan semua nutrien yang diperlukan oleh badan. Piramid makanan penting dalam melahirkan kanak-kanak yang sihat dari segi jasmani dan juga mental. Oleh itu, sistem piramid makanan merupakan kaedah yang paling berkesan untuk diamalkan bagi merealisasikan projek ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk melaksanakan projek ini ialah kotak, pembalut, tali yang berwarna dan penyangkut kertas dan kad bergambar, batang aiskrim untuk saya letaknya di sini, batang aiskrim untuk saya ni, dan saya menggunakan kertas yang berwarna untuk saya gunting-gunting untuk menjadikan corak di tepi di sekeliling, dan juga saya telah menggunakan ini, dan saya menggunakan bunga-bunga ini, bunga-bunga tersebut, dan saya menggunakan gam, gunting dan kad bergambar. Ni je lah yang saya gunakan untuk melaksanakan projek tersebut. Piramid makanan ini terdiri daripada 4 bahagian, iaitu aras pertama, aras kedua, aras ketiga dan aras keempat. Aras pertama ialah makanan yang paling banyak untuk kita makan. Makanan yang banyak kita makan setiap hari. Untuk kita makan setiap hari kerana ia mengandungi nasi, roti, ubi-ubian dan juga dan sebagainya. Kenapa saya cakap makanan aras pertama ini perlu makan sebanyak yang mungkin? Bukan sebanyak yang mungkin, kita kena menghadkannya. Tapi aras pertama ialah makanan yang untuk kita makan banyak kerana ia mengandungi kumpulan makanan yang kaya dengan karbohidrat yang kompleks untuk kita amalkan kerana ia dapat mengekalkan tenaga dan metabolisme diri kita sendiri. Dan aras kedua ialah makanan yang banyak, iaitu aras kedua mengandungi buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Di sini sayur-sayuran. Kenapa? Kerana aras kedua kaya dengan vitamin, mineral dan serat makanan. Makanlah makanan di aras yang kedua dengan banyak dan pelbagaikan ia di setiap hidangan seharian kerana ia dapat membantukan kita mencerdaskan diri. Okey, aras ketiga ialah makanan yang sederhana, iaitu ia mengandungi ikan, kerana ia mengandungi ayam, daging, ikan dan susu. Aras ketiga ialah makanan yang sederhana kerana ia kaya dengan protein, vitamin B dan zat besi, zinc dan magnesium. Aras keempat adalah aras yang paling sikit untuk kita mengamalkan setiap hari kerana ia mengandungi lemak, minyak, garam dan gula. Ia akan mengandungi kek, gula-gula, coklat. Kerana aras keempat ialah makanan yang tidak menyihatkan kita. Bolehlah nak makan tapi tak terlalu banyak, tak terlalu sikit. Macam tu lah konon. Aras keempat adalah lemak, minyak, coklat dan gula, dan juga merupakan makanan yang kaya dengan bahan ini terletak di aras keempat piramid. Ia menunjukkan hanya sedikit sahaja makanan daripada kumpulan ini perlu dimakan setiap hari. Kita boleh makan, cuma adalah had dia kan. Justifikasi setiap elemen yang diterapkan. Saya dalam projek ini adalah saya mengamalkan sains, art dan matematik. Antara penerangan saya bagi sains ialah kita mengamalkan makanan untuk makanan yang sihat untuk pemakanan seharian bagi meningkatkan metabolisme seseorang. Kenapa saya cakap sains ada di dalam
projek saya kerana mengandungi makanan. Makanan-makanan ini adalah makanan yang sihat untuk kita amalkan setiap hari. Dan art ialah saya menggunakan bahan-bahan tersebut. Ini kertas yang berwarna, kabus-kabus ini dan bunga-bunga untuk menghiaskan piramid makanan saya untuk nampak lebih menarik dan lebih ceria lah. Dan matematik ialah matematik kita boleh mengira dalam setiap aras ini terdapat beberapa makanan kan. Contohnya metabolisme ada 1, 2, 3, 4 dan banyak sebenarnya. Antara yang banyak ialah sayur-sayuran, buah-buahan. Ni. So, matematik ialah kita dapat mengira bahan-bahan yang tersebut yang ada di aras-aras yang tersebut dan kita boleh juga mengira beberapa biji gula-gula yang dimakan oleh kanak-kanak setiap hari. Dengan piramid makanan ialah pembesaran manusia itu lebih sempurna daripada aspek fizikal. Contohnya, tubuh badan menerima semua keperluan zat yang diperlukan untuk membina tubuh badan yang sihat, kuat daripada keperluan fizikal manusia. Seterusnya ialah dapat memberikan vitamin yang cukup kepada badan. Contohnya, keperluan vitamin yang cukup ini menjadikan tubuh manusia itu lebih tahan untuk menghadapi sebarang jangkitan, penyakit atau tidak mudah untuk jatuh sakit. Selain itu, dapat mengawal kadar obesiti. Obesiti ialah satu aspek utama dalam pemakanan seimbang. Ialah manusia perlulah mengambil makanan yang berkualiti yang kecil. Yang kecil bermaksudnya aras yang pertama, aras yang kedua, aras ketiga ni boleh tapi tak terlalu banyak, dan aras yang keempat ialah untuk perlahankan makan. Dalam kualiti yang kecil tetapi cukup khasiat yang diperlukan oleh badan. Maksudnya kita perlu mengamalkan makanan yang sihat iaitu karbohidrat dan sayur-sayuran dan buah-buahan ini untuk mengelakkan diri daripada obesiti dan kurangkan daripada makanan 2, aras ketiga dan aras keempat. Akhir sekali, kepentingan ialah perkembangan mental seorang itu tidak terganggu. Contohnya, kekurangan zat makanan ialah kekurangan zat makanan yang tertentu boleh menjadikan mental seseorang itu tidak cukup cerdas dan mudah letih bila cuba menyelesaikan sesuatu perkara yang dialami dalam kehidupan seseorang itu.